Selamat kembali ke Estetika KL, di mana saya akan berbincang tentang seni solekan kesan khas. Macam biasa, saya hos anda, Reza Syafiq. Dan pada video kali ini, kita akan berborak tentang luka darah mengalir. Seperti tembak kepala, headshot. Entry wound dia kecil je, darah mengalir dengan sederhana. Lain pula kalau kelar atau jari terputus, darah akan mengalir dengan banyaknya dan kadang-kadang boleh terpercik. Metod dan teknik SFX ni boleh diguna pakai untuk SFX yang lain. Dan selalunya SFX yang macam ni confirm kena ban atau censored sebab terlampau real atau dramatik sangat. Ketiga-tiga SFX ni saya tak recommend untuk practical effect dia, maksudnya makeup. Sebab dia kena ada visual effect juga ataupun CGI untuk membantu sesuatu scene tu nampak real atau lebih dramatik. Okeylah, tak guna saya berborak lagi. Jom kita tengok. Untuk efek yang pertama ni adalah wrist cut ataupun luka di pergelangan tangan. Yang pertama sekali adalah kita kena readykan perkakas kita untuk kita pam darah keluar ke tempat efek. Barang-barang yang digunakan adalah seperti belon panjang, syringe, botol, pam botol, plastik tubing, tip hitam, gunting, lighter dan connect. Okey, siap dah set up untuk alat kita. Sekarang kita beralih ke efek yang pertama. Okey, ambil belon panjang dan guntingkan di bahagian hujung kerana dia keras dan tebal. Gunting lagi di bahagian hujung atas mengikut kebesaran saiz efek yang kita nak tu. Bila gunting di bahagian atas tu, jangan gunting sampai ke hujung. Untuk buat efek ni perlu ada prosthetic skin piece. Ukur skin piece tu di bahagian efek dan buat satu potongan dekat skin piece. Potongan itu seolah-olah potongan pisau. Sapukan prosthetic di bahagian efek. Pastikan prosthetic itu disapu di keliling efek. Kalau macam efek ni, sapu habis pergelangan tangan. Keringkan dengan hair dryer. Okey, sekarang boleh masukkan belon panjang kita potong tadi. Pastikan bahagian potongan yang kita dah buat tu menghadap kita, menghadap atas. Make sure bahagian connector belon nanti tidak menghadap kamera. Gunakan skin tape tu agar belon tu tak lari dan ketat. Tape di keliling belon itu. Lekatkan belon tu betul-betul agar dia nipis dan lepeh. Sapu lagi proses gum di atas tape dan belon tadi. Tape lebihan belon ke arah lengan supaya kamera tak nampak. Sapu prosthetic pada prosthetic skin piece dan keringkan dengan hair dryer. Tampal skin piece tu atas belon tapi make sure potongan dia selari. Sapukan prosthetic gum pada hujung prosthetic piece tu. Ini hanya untuk blend in prosthetic piece dengan kulit. Bedakkan efek tadi. Okey, sekarang saya mulakan sesi untuk mewarna. Saya guna alcohol activated color daripada Mollife untuk warna efek ni. Saya hanya guna warna skin tone sahaja. Teknik semburan berus gigi ni sangat bagus untuk kita blend in prosthetic piece dengan kulit kerana tumpukan dia sangat random dan halus. Okey, sekarang kita sambungkan tubing dengan belon menggunakan konektor dan kita tape dekat konektor tu. Dan kita boleh connect syringe dengan tubing. Masukkan darah dalam syringe.
dan siap efek kelar tangan. Okey, jom kita cuba. Okey, darah kena cair sikit agar dia senang untuk lalu dekat tubing yang kecil tu. Kalau darah tu pekat, dia akan tersangkut-sangkut dekat tubing. Percikan darah yang terjadi disebabkan oleh pressure angin yang kuat. Macam yang sekarang saya guna syringe je. Angin dia tak kuat, jadi darah dia akan boleh meleleh. Tapi sebab ada balon tu yang mengembung dan menolak dengan pressure yang kuat, darah tu akan tersembur. Angle kamera juga memainkan peranan penting dalam menjayakan satu scene yang macam ni. Kerana angle kamera boleh menutup segala cacat celah efek makeup. Macam dalam efek ni, saya tidak menggunakan botol dan pump, tapi saya gunakan syringe oleh kerana tempat kami kecil dan tidak sesuai untuk melakukan efek semburan darah. Okey, sekarang kita beralih ke efek seterusnya adalah headshot ataupun tembakan di kepala. Untuk efek kali ni, saya syorkan guna orang yang berambut panjang supaya rambut orang tu boleh tutup balon panjang yang kita nak selit di celah rambut. Sepitkan rambut supaya tak mengganggu kerja kita. Sapu proses gam pada tempat efek tu. Letakkan balon panjang tu, potong hujung balon tu sebab tebal. Tape pula di sekeliling balon tu. Sapu lagi proses gam di atas tape dan balon tadi. Untuk buat efek ni, saya akan guna sistem darah yang sama juga macam tadi. Untuk efek ni juga kita masih menggunakan prosthetic piece ataupun silicone piece untuk kita cover laluan darah tu nanti. Potong atau lubangkan silicone piece kita dan sapu proses gam atas silicone piece tu. Keringkan. Lepas tu baru tampal atas balon panjang tu. Okey, sekarang saya akan mulakan proses untuk mewarna. Saya menggunakan alcohol activated color untuk color effect ni. Gunakan warna skin tone saja untuk pembukaan silicone piece ni. Untuk kesan tembakan tu, saya menggunakan proses paste saja untuk bentuk dia punya bulatan dan luka tu. Di bahagian luka tu, kita perlu color dengan warna merah dan sedikit merah gelap untuk nampakkan depth. Okey, selepas selesai color, kita pasang tubing dan kita lekatkan dekat badan. Lepas tu kita adjust balik rambut dia supaya dapat menutupi balon panjang tu. Masukkan darah dalam syringe dan kita dah ready. Okey, selesai sudah kita punya efek yang kedua, iaitu headshot. Prosthetic piece jangan kita terus buang, kita boleh pakai balik. Kita perlu bersihkan dengan alkohol, kita keringkan dan kita simpan tempat yang kering dan tak panas. Kita boleh pakai balik prosthetic piece tu. Okey, sekarang kita beralih pula kepada efek yang ketiga, iaitu jari terputus. Untuk efek ni pula kita perlukan fake finger ataupun jari palsu untuk buat prop. Prepkan jari palsu tu dengan mewarna bagi nampak realistik sedikit. Untuk proses ni masih lagi menggunakan sistem darah yang sama. Cuma kali ni saya tidak menggunakan prosthetic piece. Saya cuma membuat kesan terputus jari tu dengan menggunakan proses paste sahaja. Okey, untuk efek ni artis perlu bengkokkan jari dia dan tampal proses paste di atas jari tu seolah-olah macam kita terpotong atau terputus jari tu. Dan di kawasan efek tadi baru kita tampal balon panjang tu. Penggunaan proses paste ni sangat mengambil masa sebab kita perlu membuat satu layer dan kita keringkan, dan kita buat layer yang kemudian dan kita kena keringkan.
Dan bila dah berpuas hati dengan desain petu jari tu, baru kita keringkan dan kita bedak. Selepas itu baru kita mulakan proses untuk mewarna. Tapi macam saya tidak mewarna kerana jari itu akan berlumuran dengan darah. Okey, dan kita ready untuk shoot. Macam mana guys? Senang tak? Okeylah, kita pun dah berada di penghujung video. Terima kasih kerana menonton. Diharap perkongsian pada kali ini dapat membantu penonton dekat rumah untuk membuat efek makeup ni. Dan terima kasih juga kepada yang dah subscribe, dah like, dah komen kami. Terima kasih banyak. Dan kepada yang belum, boleh like, subscribe, komen dan bagi kami thumbs up. Oh, dan kami juga ada IG, Facebook, Tumblr dengan TikTok. Saya host anda, Reza Syafiq. Kita berjumpa lagi.